Baik, apa khabar semua? Pada pelajaran kali ini, kita akan menyediakan imbangan duga mengikut proses kitaran perakaunan. Baik, kitaran perakaunan, kita lihat yang pertama sekali dokumen, kemudian dia ada buku catatan pertama dan kemudian kita akan pindahkan ke ledger. Kemudian daripada ledger itu kita akan pindahkan ataupun kita akan sediakan imbangan duga, dan seterusnya kita akan buat satu pelarasan dan akhirnya kita akan dapat imbangan duga yang terselaras. Daripada imbangan duga terselaras itu kita akan buat catatan penutupan dan seterusnya kita akan sediakan nyata kewangan. Jadi inilah dia kitaran perakaunan dan dia akan berterusan ke tempoh perakaunan yang berikutnya lah. Baik, untuk pelajaran kali ini, kita akan dapat dokumen perniagaan. Kemudian kita akan sediakan buku catatan pertama. Kemudian kita akan pindahkan ke ledger dan daripada ledger itu kita akan hasilkan imbangan duga. Jadi, kita akan pergi satu persatu. Fokus ataupun kita akan tumpukan kepada kitaran daripada dokumen perniagaan kita sediakan imbangan duga. Baik, kita lihat soalan. Kita boleh rujuk daripada buku teks itu, muka surat 195. Baik, kita lihat contoh 2. Okey, kita baca dia punya. Baik, kita baca arahan dia. Daripada dokumen-dokumen berikut, anda dihendaki merekodkan urus niaga dalam buku catatan pertama yang sesuai. Pindahkan ke ledger dan sediakan imbangan duga pada 31 Januari 2016. Untuk soalan yang berbentuk macam ni, sediakan imbangan duga, bila kita diminta menyediakan imbangan duga, jadi kita perlu menutup dengan menghantar baki, HB dan BB untuk semua akaun semua akaun, aset, hasil belanja, liability, semua kita akan tutup dengan kita buat HB dan BB. Baik, sekarang kita lihat kedai alatan sukan teja. Jadi kita kena ingat ini adalah kita punya perniagaan kedai alatan sukan teja. Merupakan sebuah perniagaan American Tunggal yang telah beroperasi selama 2 tahun di Bandar Kulai, Johor. Baki-baki akaun diambil daripada buku perakaunan kedai alatan sukan teja pada 1 Januari 2016 adalah seperti berikut. Jadi dia bagi baki-baki itu. Baik, jadi dilihat di sini baki-baki ini bank, perabot, tunai, inventory, akaun belum bayar, Fauzan Sport Center dan modal. Jadi ini baki-baki ini kita akan buat catatan pembukaan. Baik, sekarang dia bagi urus niaga berikut berlaku sepanjang bulan Januari 2016 dan dia bagi dalam bentuk dokumen. Dalam bentuk dokumen. Jadi di sinilah kita akan mulakan dengan dokumen, kemudian nanti kita akan pindahkan ke buku catatan pertama, kemudian pindahkan ke ledger dan dari ledger itu kita tutup dan kita sediakan imbangan duga. Baik, bagi tujuan folio nanti ataupun rujukan, kita akan gunakan carta akaun. Okey, di sini untuk aset, liability, ekuiti milik, hasil dan belanja, kita dah buat satu senarai ni. Senarai ni penting supaya kita boleh lihat secara sistematik. Kita boleh merekod urus niaga tu secara sistematik, berpandukan ataupun berdasarkan akaun-akaun dia. Baik, contoh di sini kita lihat untuk aset, liability, ekuiti milik, hasil belanja kita tulis contohnya nombor 1 LA1 ataupun ledger am 1 akaun perabot, LA2 akaun inventory, LA3 modal dan seterusnya. Ini untuk akaun-akaun berkaitan dengan aset, liability, ekuiti milik, hasil dan belanja. Jadi seterusnya untuk akaun belum bayar pula kita akan buat ledger belian, iaitu LB1 untuk Fauzan Sport Center, LB2 pembekal alatan sukan UNIC atau unik. Baik, kemudian untuk akaun belum terima pula, kita akan buat LJ1 untuk Malik Sport Center. Jadi ini adalah rujukan untuk folio. Nanti bila kita nak sediakan ledger, kita perlukan folio ni. Jadi inilah dia rujukan dia. Seterusnya kita akan lihat langkah penyediaan imbangan duga. Kita akan buat satu persatu, step by step. Okey, yang pertama nanti kita akan buat catatan pembukaan. Yang kedua kita akan dapat dokumen tu, kita record dokumen tu ke buku catatan pertama. Seterusnya kita akan pindahkan journal am ke ledger. Kemudian kita akan pindahkan buku tunai ke ledger. Dan kelima tu kita pindahkan
jurnal khas ataupun kita tutup dulu jurnal khas itu, kita pindahkan ke ledger, dan yang akhir sekali kita akan tutup ledger-ledger yang kita buat ataupun akaun-akaun itu, dan kita pindahkan baki dia ke imbangan duga. Jadi di sinilah kalau kita lihat baki ni ialah BB. Jadi untuk imbangan duga kita mesti buat BB, HB dan BB. Okey, jadi yang pertama itu kita akan buat catatan pembukaan. Baik, kita lihat untuk catatan pembukaan. Baik, kita lihat contoh itu diberi baki-baki itu. Jadi kita perlu menyediakan catatan pembukaan. Kita kena buat jurnal am. Untuk catatan pembukaan kita gunakan jurnal am. Jadi apa yang kita perlu buat, di sini terdapat akaun aset, liability dan equity pemilik. Jadi kita perlu susunlah yang mana debit, yang mana kredit. Baik, kita lihat jurnal am, tarikh kita lihat tarikh 2016 tu. Kemudian debit kredit ni ada RM di sini. Baik, kemudian kita lihat di sini Januari 1 sebab untuk baki baki kita akan pakai Januari 1 ataupun mula. Okey. Baik, kemudian kita rekodkan satu persatu. Yang pertama itu kita lihat bank. Okey, bank ini kita akan buat dalam buku tunai 5, buku tunai 5. Sebab yang ni perniagaan ni dah 2 tahun, mungkin dah 5 lah buku tunai tu. Jadi kita buat BT5 di sini. Baik, kemudian bank yang dah aset, debit RM50,000 di sini. Seterusnya kita lihat yang kedua itu perabot. Kita lihat perabot. Perabot ni kalau kita lihat dalam carta akaun ialah LA1. Kemudian kita buat nilai dia ialah RM10,000. Seterusnya kita pergi ke tunai. Tunai. Okey, BT5 dan nilai dia 2500. Seterusnya inventory juga aset. Kita debit aset. Inventory ialah LA2, ni LA1, so LA2. Nilai dia ialah 5670. Kemudian akaun belum bayar, yang ini adalah liability, kita akan rekod belah kredit. Jadi kita jarakkan di sini sikit. Kita tulis akaun belum bayar, Fauzan Sport Center. Yang ini ialah ledger belian. Ledger belian 1. Dan kemudian nilai dia 2700. Seterusnya akaun modal, modal adalah equity pemilik, dia belah kredit. So kita jarakkan di sini. Okey. Jadi tadi LA2, sekarang LA3. Okey, kita ambil nilai dia 65470. Okey. Baik, jika tidak diberi modal ini, kita kena tolaklah ataupun kita kena cari modal sendiri, iaitu kita jumlahkan aset. Aset ini tolak dengan liability, nanti kita akan dapat modal. Kira dulu jumlah dia, tengok sama tak sama. Belah kiri ataupun belah debit dan belah kredit itu sama tak sama. Kita jumlahkan. Okey, jadi belah debit itu 68170 dan belah kredit 68170. Jadi sama. Jadi inilah pentingnya untuk kita mengira dulu ataupun semak dulu jumlah dia. Sebab inilah yang menentukan nanti imbang atau tak imbang. Baik, seterusnya kita lihat, kita tulis keterangan dia iaitu aset, liability dan equity pemilik pada tarikh ini. Baik, seterusnya kalau kita lihat dalam jurnal am ini, ataupun dalam catatan pembukaan ini, dia ada bank tunai ni. Okey, bank tunai ini dia melibatkan buku tunai. Jadi biasanya kita akan rekod teruslah bank dan tunai ini ke dalam buku tunai. Sebab buku tunai nanti kalau kita tak buat ni awal-awal, mungkin nanti tertinggal pula. Tertinggal pula baki yang ni. Jadi kita terus tulis dalam buku tunai. Kita buka buku tunai. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah debit. Debit, kita masukkan belah debit iaitu belah kiri ni. Okey, pada Januari 1. Kita tulis di sini baki, bawah-bawah. Baki. Baik, jadi bank ini kita ambil daripada folio dia. Kita ambil daripada ataupun rujukan dia JA1. Kita tulis folio dia JA1. Dan ruangan dia ialah ruangan bank. Di sini ialah RM50,000. Kemudian kita lihat yang berkaitan dengan BT5 ni, buku tunai ni. Tunai, jadi kita tulis sini. Kita tak perlu tulis baki lagi. Kita boleh tulis terus saja di sini sebab dia ada tunai bank ni. Kita tulis tunai di sini 2500. Okey, jadi dah siap lah buku tunai. Baik, seterusnya kita akan pergi yang kedua. Tadi kita dah buat catatan pembukaan. Kita pergi yang kedua iaitu rekodkan dokumen ke buku catatan pertama.
Baik, sekarang kita pergi ke dokumen yang pertama, iaitu kita melihat dokumen dokumen perniagaan. Baik, kita lihat di sini, yang ni ialah ya invoice. Jadi invoice tu kita kena faham lah, invoice ialah apa. Jadi invoice adalah urus niaga jual beli secara kredit ataupun hutang. Jadi bila kredit dia melibatkan hutang, maksudnya mungkin dia akan terlibat ABB dan ABT nanti. Baik, sekarang kita lihat dokumen satu persatu dulu. Kita lihat dokumen ini. Baik, untuk melihat kita jual ke beli, kita lihat kita atas ke bawah. Sekarang kita lihat kita ialah siapa, kita ialah kedai alatan sukan teja, kita di bawah. Jadi di bawah ialah beli, sebab atas ialah jual, bawah ialah beli. Jadi kita tulis kita beli, kemudian kita kena tentukan barang niaga pula. Jadi kita lihat barang niaga di sini ialah nak pameran, sedangkan kita ialah alatan sukan. Jadi ini bukanlah barang niaga. Jadi ini ialah barang ini kita sebut perabot. Ini perabot. Jadi nanti butir ni kita akan tulis perabot. Bukan belian, kita tulis perabot. Jadi inilah aset lah. Aset. Baik, sekarang ni kita akan tentukan buku catatan pertama yang perlu kita rekodkan. Kita kena pastilah apa dia buku catatan pertama. Jadi buku catatan pertama kita lihat. Baik, untuk menentukan buku catatan pertama ni kita lihat. Kita ikut ranking lah. Mula-mula ialah buku tunai. Sama ada boleh masuk buku tunai. Kalau tak boleh, macam ini tak boleh masuk buku tunai, kita pilih jurnal khas. Jurnal khas. Bila tak boleh pilih jurnal khas, baru kita pilih jurnal am. Jadi ingat ranking dia, buku tunai, jurnal khas, baru jurnal am. Maksudnya akhir sekali kalau dah tak boleh rekod dalam tunai, tak boleh rekod dalam jurnal khas, kita akan rekod dalam jurnal am. Jadi jurnal am ni mesti boleh rekod lah. Baik, kita lihat buku catatan pertama dia. Tak boleh tunai sebab ini ialah urus niaga kredit, dan tak boleh masuk jurnal khas sebab ini bukannya belian. Ini bukan belian sebab ini ialah perabot. Jadi tak ada pilihan, kita masukkan ke dalam jurnal am. Kita sediakan jurnal am. Untuk jurnal am kita kena tahulah sebab jurnal am ni dia melibatkan debit dan kredit. Jadi kita kena ingat dia mesti ada akaun yang didebitkan dan akaun yang dikreditkan. Maksudnya dia ada bergu. Jadi kena ingat baliklah bergu tu. Jadi kena kenal pasti dua akaun. Apa dua akaun tu? Jadi kalau kita lihat akaun apa yang nak debit dan akaun apa nak kredit. Jadi kita lihat di sini tadi ialah perabot. Jadi akaun perabot, akaun yang terlibat ialah perabot, kita debitkan. Dan akaun yang kedua ni ialah kita beli daripada siapa? Kedai perabot Azam. Jadi ini adalah ABB kita lah. Akaun belum bayar kita. Jadi kita buat ABB, kedai perabot Azam. Yang ini kita akan kreditkan. Jadi kita dah kenal pasti ada dua akaun ini, iaitu perabot dan kedai perabot Azam. Bila dah kenal pasti, barulah kita akan rekod ke dalam jurnal am. Baik, kita lihat jurnal am, tarikh dia ialah 2016 tahun. Kemudian kita lihat inilah 2 Januari, Januari 2. Dan kita rekodkan di sini, kita kata debit perabot. Jadi kita akan debitkan perabot, kita tulis perabot sini. Dan folio dia, kita lihat perabot tadi, mengikut catat akaun, perabot ialah LA1. Kemudian nilai dia, belah debit ini amount lah, nilai dia 810 di sini. Okey, dah habis dah akaun yang pertama. Dan akaun kedua ialah ABB, kedai perabot Azam. Kita jarakkan sikit. Kemudian ini ialah ledger am yang keempat. Ledger am yang keempat. Kalau kita lihat catat akaun balik, sebab tu kena ada senarai akaun tu supaya kita boleh rujuk. Baik, dan ini belah kredit 810. Jadi kita tulis dia punya keterangan ialah membeli perabot secara kredit. Jadi inilah dia cara untuk merekod dokumen, dokumen yang pertama ni, dan kita akan catat ke dalam buku catatan pertama iaitu jurnal am. Baik, seterusnya kita pergi ke dokumen yang kedua. Kita lihat di sini. Baik, kita lihat di sini, dia tulis ini ialah resit rasmi. Jadi bila sebut resit rasmi, dia berkaitan dengan tunai. Dia berkaitan dengan tunai. Jadi ini adalah dokumen perniagaan. Okey, ini ialah urus niaga secara tunai. Jadi bila sebut tunai je tak ada masalah. Bila sebut tunai terus masuk buku tunai, kita tak perlu fikir dah jurnal khas, jurnal am, tak payah. Tengok dulu dokumen ni dulu. Baik, diterima daripada kedai atau sukan teja. Baik. Jadi bila jumpa saja resit rasmi, senang saja kita buat anak panah macam ni, arrow ni.
Maksudnya bawah ni ialah bayar, atas ni ialah terima. Ataupun kalau kita lihat di sini, kita boleh baca diterima daripada kedai alatan sukan teja. Tentulah kedai alatan sukan teja yang bayar. Baik, jadi ini adalah bayar, sukan teja bayar. Kita akan buat buku catatan pertama dia ialah, kita lihat di sini ialah tunai. Jadi buku catatan pertama ialah buku tunai. Baik, sekarang kita akan buka buku tunai. Baik, buku tunai senang saja. Belah debit ini ataupun belah kiri inilah duit masuk. Belah kanan ialah duit keluar ataupun kredit ini duit keluar. Jadi kalau bayar, duit keluar lah belah sini. Belah kredit ini. Jadi kita lihat, kita rekodkan. Sekarang kita lihat dia punya tarikh dia. Tarikh dia 3 Januari. Kita tulis sini, Januari 3. Dan bukti dia, kita bayar kepada siapa? Fauzan Sport Center. Kita bayar Fauzan Sport Center. Dan Fauzan Sport Center ini adalah jurnal belian kita yang utama. Kita lihat dalam catat akaun tu. Baik, kemudian kita lihat berapa nilai dia. Baik, kita lihat di sini nilai dia 2650 dan tunai ataupun bank. Kita lihat di sini dia pangkal ataupun dia cross ini tunai, maksudnya dia gunakan cek. Kalau kita lihat di sini nombor cek CIMB ni. Jadi gunakan bank, kita record dalam ruangan bank di sini. Jadi nilai dia berapa? Nilai dia di sini 2650. Ruangan bank 2650. Dan jangan lupa kita kena tengok betul-betul. Okey, di sini kita lihat ada diskaun tunai 50. Bermaksud kita dapat diskaun ni. Kita dapat diskaun, masukkan dalam ruangan diskaun. Ini maksudnya diskaun diterima lah. Diskaun diterima di sini. Mudah saja untuk diskaun ni kita ikut saja. Kalau ada belah kanan, diskaun belah kanan lah. Kita rekodkan di sini saja. Baik, jadi dah habis dah dokumen yang kedua tu. Baik, seterusnya kita lihat dokumen yang ketiga. Ini adalah dokumen. Di sini kita lihat di atas ni, tajuk ni dia tulis bil tunai. Bermaksudnya memanglah tunai, urus niaga secara tunai. Mudah saja. Baik, untuk melihat dokumen yang berkaitan dengan invoice, lagi nota debit, nota kredit dan bil tunai. Okey, kita lihat atas bawah untuk kenal pasti siapa jual dan siapa beli. Baik, di sini kita lihat bil tunai pun sama juga, kita lihat macam invoice. Cuma invoice tu urus niaga secara kredit. Bil tunai urus niaga secara tunai. Kita masih lagi lihat atas bawah untuk kenal pasti siapa jual, siapa beli. Baik, sekarang kita lihat yang kita ialah kedai alatan tukang teja di atas ni. Bermaksud kita jual lah. Kita jual. Seterusnya kita kena tengok bukti barang niaga ataupun tidak. Di sini. Sebab yang ni akan menentukan kita punya bukti dia. Sama ada jualan atau tidak. Baik, sekarang kita lihat barang niaga di sini. Bola sepak, kasut bola. Inilah tentulah dia alatan sukan. Jadi kita boleh tambahlah AN sini ataupun jadi jualan. Jadi bukti nanti kita tulis jualan. Ini penting untuk kita kenal pasti sama ada jualan ataupun bukan jualan barang niaga. Okey. Baik, sekarang ni kita pindahkan ke buku catatan pertama. Jadi bila sebut tunai, tentulah buku catatan pertama dia buku tunai. Kita sediakan buku tunai. Mudah saja buku tunai, kita hanya lihat duit masuk atau duit keluar. Jadi kita buat apa ni? Urus niaga apa ni? Urus niaga ni ialah jualan. Bila jualan, kita jual, tentu kita dapat duit. Dapat duit, duit masuk di sini. Belah kiri ni, belah debit. Baik, jadi senang saja kita lihat tarikh dia, Januari 5, kita tulis Januari 5 sini. Kemudian kita lihat bukti dia ialah jualan. Ini yang penting ni, bukti dia. Jangan silap, jualan. Baik, kemudian kita lihat jualan folio dia atau perujukan tu ialah kita buka ledger yang ke-7. Kemudian kita tengok nilai dia. Kalau kita lihat di sini, dia pakai cek jadi masuk bank lah. Baik, jadi kita tulis di sini 2295. Jadi dah siap lah untuk dokumen yang ketiga. Seterusnya kita lihat dokumen yang keempat. Okey, inilah dokumen. Jadi kita lihat di sini ialah invoice. Invoice ialah urus niaga secara kredit. Bila invoice, kita lihat atas bawah. Atas bawah untuk kenal pasti siapa jual dan siapa beli. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat kita ialah kedai alatan sukan teja, kita di bawah. Bermaksud kita beli. Jadi untuk menentukan belian atau tidak, kita tengok barang niaga di sini. Okey, jadi kita lihat barang niaga di sini, bola sepak, bola baling. Jadi ini memanglah barang niaga. Jadi inilah kita punya belian. Jadi kita akan tulis nanti belian lah, ataupun bukti dia ialah belian.
Baik, sekarang ni kita tentukan buku catatan pertama. Baik, oleh sebab uh, dia adalah belian, urusan yang secara kredit, dia tak masuk dalam buku tunai, dia akan masuk dalam jurnal khas, iaitu jurnal belian. Okey, jurnal belian, kita akan buka jurnal belian. Baik, ini adalah jurnal belian. Kita tulis tarikh dia ataupun tahun dia dulu, 2016. Kemudian RM di sini. Baik, kita tulis tarikh dia Januari 7. Baik, jadi untuk butir ni kita akan tulis nama pembekal lah. Nama pembekal itu sebab dia ialah belian, kita beli dengan siapa. Okey, jadi kita tulis di sini pembekal alatan sukan unik. Jadi kita tulis pembekal alatan sukan unik, dan yang ni adalah ledger belian yang kedua. Okey, dan nombor dokumen kita lihat di atas ni, INV ni. Okey, di sini. Dan jumlah kita lihat bawah sekali ni ada jumlah dia 2250. Okey, siap dah dokumen yang keempat. Baik, seterusnya kita lihat dokumen yang kelima ni. Okey, dokumen kelima kalau kita lihat ini, inilah dokumen. Baik, jadi yang ini adalah kalau kita lihat ini dia ada keratan ni. Dan tulis ada cek di sini. Dia tulis cek ini. Bermaksud ini adalah keratan cek lah. Baik, keratan cek ni maksudnya kita simpan keratan dan cek itu kita bagi ke orang lah. Jadi kita yang bayar ni sebenarnya. Baik, kalau kita lihat di sini, penerima ialah kedai perabot Azam. Dan untuk menjelaskan hutang, maksudnya kita bayar kedai perabot Azam. Baik, jadi keratan cek, kita lihat ini adalah urus niaga berkaitan dengan tunai. Bila sebut tunai, dah tahulah mestilah buku tunai. Baik, sekarang kita lihat penerima dia kedai perabot Azam. Ini penting untuk kita boleh bukti nanti. Dan di sini kita kena faham mana nilai dia. Nilai ini kita lihat cek ini. Maksudnya cek yang dikeluarkan ini. Inilah nilai dia. Okey, 810. Jadi kita seterusnya kita tentukan buku catatan pertama. Okey, jadi buku catatan pertama mudah saja sebab oleh sebab tunai, jadi automatik mesti buku tunai. Jadi kita buka buku tunai. Sekarang kita lihat cara nak rekod dia. Okey, cara nak rekod. Kita lihat di sini kedai perabot Azam, dia punya butir, dan kita lihat tarikh dulu. Tarikh dia Januari 10. Kita lihat kita bayar sebelah kanan. Sebelah kanan kita tulis tarikh 10, dan kita bayar kepada kedai perabot Azam di sini. Dan kedai perabot Azam ni ialah ledger am yang keempat. Ledger am yang keempat kalau kita lihat tadi sebelum ni, dalam catatan akaun tu ledger am keempat lah. Dan nilai dia ialah, ini sebab pakai cek, pakai cek tentulah dekat bank. Dekat bank, ruangan bank di sini, cek tu ialah 810 dia punya nilai dia. Okey, jadi siaplah untuk dokumen kelima. Okay, seterusnya kita lihat dokumen yang keenam pula. Ini adalah dokumen. Baik, yang ini adalah memo. Kalau kita lihat tajuk dia memo. Jadi dalam memo ni kita kena bacalah. Bila kita lihat memo, kita kena baca ataupun kena pasti apa yang ditulis dalam memo tu. Jadi kita baca, pengurus telah mengambil 2 biji bola sepak berjumlah RM63 untuk didermakan kepada sekolah. Bukti yang penting di sini mengambil 2 biji bola sepak. Kemudian ini barang niaga. Kemudian didermakan. Jadi kita lihat mengambil 2 biji bola sepak, ini kita ambil barang. Barang niaga kita. Sebab kita adalah alatan sukan, bola sepak ni adalah alatan sukan kita. So dia akan menyebabkan belian nanti. Kemudian derma. Jadi ini akaun derma. Akaun derma. Baik, seterusnya kita nak kenal pasti buku catatan pertama tu. Baik, bila kita nak kenal pasti buku catatan pertama, kita kena tengok boleh tak dia masuk dalam buku tunai. Tak boleh sebab dia tak ada melibatkan duit. Duit di sini, so tak boleh. Kemudian kita lihat jurnal khas pula, boleh tak masuk jurnal khas? Tidak boleh sebab kita tidak melakukan urus niaga jual beli. Jadi dia tak terlibat lah jurnal khas itu. Baik, jadi sekarang kita kena masukkan ke dalam jurnal am. Sebab tak boleh masuk buku tunai, tak boleh masuk dalam jurnal khas, kita kena masuk dalam jurnal am. Jurnal am ni semua pun boleh masuk. Sekarang kita akan buat jurnal am. Baik, jurnal am kalau kita lihat ada debit kredit di sini. Jadi kita kena kenal pasti ada 2 akaun lah yang terlibat. Kita lihat di sini akaun yang terlibat itu, dan kena kenal pasti yang mana satu debit, yang mana satu kredit. Kalau kita lihat di sini, belian ni barang keluar tentulah dia kredit.
Kalau debit belian, barang yang masuk. Kalau kita kredit belian, barang keluar. Jadi kita kena debitkan derma. Sebab derma itu yang kita belanja, kita akan debitkan derma dan kita akan kreditkan ataupun kita keluarkan belian tu. Sekarang masa untuk merekod pula. Baik, sekarang kita tengok tarikh 2016. Dan kita lihat tarikh Januari 12. Bukti dia kita akan debitkan akaun derma. So kita debitkan di sini derma. Derma ledger am yang ke-5. Kita tulis bahagian debit ini, nilai dia di sini ya, 63. 63 di sini. Kemudian akaun kedua tu kita kreditkan, kita anjakkan sikit iaitu belian, kita tulis. Dan belian ini adalah ledger am yang ke-6 dan kita tulis di belah kredit di sini 63. Untuk jenis am kita kena tulis keterangan iaitu mengambil 2 biji bola sepak untuk didermakan. Jadi siaplah dokumen 6. Kita pergi seterusnya dokumen 7 pula. Okey, dokumen. Baik, kita lihat di sini adalah invoice. Jadi invoice adalah urus niaga berkaitan dengan kredit ataupun jual beli dengan kredit. Baik, untuk jual beli ataupun invoice kita kena lihat atas bawah. Kita di atas atau di bawah untuk kena pasti sama ada kita jual atau kita beli. Jadi kita di atas alatan kedai alatan sukan teja. Jadi kita jual lah. Kemudian seterusnya jangan lupa kita nak kenal pasti adakah ini jualan. Kalau jualan kita akan masuk ke dalam jurnal khas. Kalau kita jual perabot ataupun kita jual aset itu bukan jurnal khas. Kita lihat di sini barangan tu ialah raket badminton, bulu, tangkis. Jadi ini ialah barang niaga. Bila barang niaga inilah jualan. Ini dah jualan. Jadi senang saja, kita dah tahu dah ini jualan, kita pergi ke buku catatan pertama, tentulah jurnal khas, iaitu jurnal jualan. Jadi kita buka jurnal jualan. Okey, kita macam biasa, kita akan tulis tarikh di sini, tahun dulu, 2016. Seterusnya kita lihat Januari 17. Untuk butir, oleh sebab ini jurnal jualan, kita kena ingat kita akan ambil nama pelanggan tu. Kita jual kepada orang. Jadi pelanggan lah. Kita ambil pelanggan kita tu ialah Malik Sport Center. Kita jual kepada Malik Sport Center di sini. Jadi ini jenis jualan yang pertama. Yang pertama. Dan nombor dokumen kita lihat atas sekali ini. IMV di sini. Dan jumlah dia kita lihat bawah sekali. 3015 di sini. Jadi dah siap lah. Jenis jualan. Seterusnya kita lihat dokumen yang ke-8. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini ialah nota kredit. Nota kredit ini berkaitan dengan pulangan. Jadi dia berkaitan dengan pulangan. Jadi kalau kita lihat di bawah ni dia dah tulis butir dekat sini, dekat butiran ni dia tulis dipulangkan kerana rosak. Jadi inilah pulangan lah. Dan bila kita lihat pulangan dia ada dua, iaitu pulangan jualan atau pulangan belian. Jadi kalau nak tentukan pulangan belian atau pulangan jualan, kita lihat kita atas ke bawah. Kalau kita atas, kita jual, jadi pulangan jualan. Kalau kita bawah, kita beli, pulangan belian. Jadi kita lihat di sini, kita ialah kedai alatan sukan teja ni. Jadi kita di atas ialah jual. Jadi ini ialah pulangan jualan. Baik, seterusnya kita dah dapat pulangan jualan, kita akan pergi ke buku catatan pertama. Jadi mudah saja dah tahu dah pulangan jualan. Tentulah ini ialah jurnal khas iaitu jurnal pulangan jualan. Kita buka jurnal pulangan jualan. Okey. Lihat tarikh dia ataupun tahun dia 2016. Jangan lupa jumlah RM. Baik, kemudian kita akan rekod tarikh Januari 18 dan kita pulangan jualan ni daripada Malik ni. Baik, pulangan jualan butir ni kita kena tulis nama orang lah. Jadi di sini jangan tulis nama kita. Ni nama kita ialah Sukan Teja, tulis nama orang lain iaitu Malik Sport Center. Kita tulis sini Malik Sport Center. Dan Malik Sport Center ni kita dah tulis tadi jenis jualan pertama tadi. Okey, dan nombor dokumen kita lihat yang ni NK235. Jumlah kita ambil bawah sekali 540. Okey. Baik, seterusnya kita lihat dokumen yang ke-9. Okey.
Jadi yang ini adalah voucher pembayaran. Ditulis sini voucher pembayaran. Bila sebut je voucher pembayaran, ini ialah urus niaga secara tunai lah. Jadi kita dah dapat tahu bila sebut je tunai, tentulah buku tunai. Tapi sebelum tu kita lihat dulu butir ataupun kita baca dulu dokumen ni. Bila kita lihat butir-butir yang berkaitan dalam voucher ni, kita lihat di sini ditulis keterangan dia bil air. Bila kita lihat sini ialah bil air. Jadi air ialah kadar bayaran dan nilai dia adalah 135. Ini butir-butir yang kita perlu baca lah. Baik, sekarang ni kita kena kenal pasti buku catatan pertama dia. Tentulah oleh sebab dia ialah tunai, tentulah buku tunai. Kita teruskan, kita buka buku tunai. Baik, ini dia buku tunai. Kita dah rekod dah yang tadi semua-semua ni. Baik, sekarang kita nak rekod yang ini pula. Jadi ini ialah voucher pembayaran, tentulah kita bayar. Bila kita bayar belah kredit ni ataupun belah pembayaran ni lah, belah kanan ni. Jadi kita lihat 20 Januari 20 di sini kita tulis dan butir dia kita ambil yang ini, keterangan ni. Okey, jangan tulis syarikat air Johor semua. Kita tulis dia punya butir yang berkaitan. Butir yang berkaitan di sini kita ambil kadar bayaran ataupun bil air ni kadar bayaran, kita tulis kadar bayaran. Dan kadar bayaran ni kita tak buka lagi ledger, kita buka ledger yang baru iaitu ledger am yang ke-9. Kemudian kita lihat nak masuk tunai ke bank, kita lihat di sini dia tulis tunai. Dia potong ni cek, maksudnya dia bayar pakai tunai. Jumlah dia 135. So belah tunai dan nilai dia 135. Okey, jadi dah siaplah dokumen 9. Kita teruskan ke dokumen yang ke-10. Okay, inilah dokumen Baik, sama juga ini baca pembayaran. Bila baca pembayaran dia adalah urus niaga secara tunai. Baik, sekarang kita kena kenal pasti apa dia butir dalam ni. Dia cerita tentang apa? Ni ialah kita lihat di sini bayar gaji. Bayar gaji, tentulah butir dia lah gaji. Jadi kita dah tahu dah. Kita teruskan buat buku catatan pertama. Buku catatan pertama adalah buku tunai lah, sebab ini urus niaga tunai. Kita buka buku tunai. Okey, ini buku tunai dia. Jadi kita lihat 25 bulan. Okey, dan butir dia ialah gaji. Kita tulis gaji. Dan ni akaun yang terbaru ni, LA 10. Dan kita lihat dia bayar pakai tunai juga. Jadi dalam ruangan tunai di sini nilai dia 600. Kita tulis 600. Jadi siap dah dokumen yang ke-10. Baik, kita dah siap tadi. Yang kedua tadi, merekod dokumen ke buku catatan pertama. Ada 10 dokumen tu. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke yang ketiga, iaitu kita pindahkan jenayah am ke ledger.